Tak tahu lagi. Boleh jadi ada tokok tambah ke pula. Boleh jadi. Anak kepada Abdullah tu Muhammad tu, dia ada tambah ke, dia baiki ke, dia lagu mana ke, boleh jadi. Dia boleh pasti ke hak ni hak betul-betul ayah dia tulis semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Gitu. Yang pertamanya dia dah molek ke tidak? Muhammad tu dengan Abdullah tu, ayah dia tu dah molek. Kalau kita kata dah, adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan dia dah lah. Dengan Abdullah bin Amr bin Al-As tu, Muhammad sani, yang ni datuk kepada Amr tu, dia dah. Tapi kalau dah pun hak mana? Hak dia riwayat hak dah tu, hak dia secara langsung meriwayatkan daripada datuk dia tu. Hak mana? Adakah semua hak dalam kitab tu dia ambil terima daripada mulut ke mulut gini? Kalau tidak, mengikut setengah ulama, dia tak sih. Kalau berjumpa dalam kitab, sebab kita tak pasti lagi sejauh mana kitab tu sudah diubah. Ubah tu tidak semestinya tidak hadis lain pun hak tidak riwayat ayah dia. Takutnya ada takut tambah kau ada, dia tak sih. Tapi bagi orang yang terima, dia kata boleh dah pakai hak tu. Sebab kira-kiranya ulama terima bahawa tidak ada benda-benda yang pelik berlaku terhadap kitab itu. Turun-temurun diterima lagu tu lah. Turun-temurun diterima lagu tu. Jadi kita boleh terima lah, walaupun kita tidak letaklah pada tahap yang tinggi sangat. Sekurang-kurangnya hasan kata dia. Ataupun kalau nak akak tinggi lagi, ya, bagi orang yang terima dia ni sebagai tak ada masalah, dia kata sahih lah. Dia kata sahih lah. Gitu. Tapi hak jadi sebab khilaf tu situlah benarnya. Tak apalah, kita pergi kepada hadis tu. Nabi SAW larang. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang ni datuk yang kedua kepada Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Itu datuk pertama, datuk Harkat lah. Ayah pada Muhammad itu Abdullah. Itu kita panggil datuk yang kedua, ataupun datuk yang jauh. Maksud dia kata Nabi larang ni, sama dia kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW larang daripada berjual beli dalam masjid. Mana tak boleh jual beli dalam masjid. Tak boleh tu setara mana? Tak boleh tu setara mana? Ada khilaf di antara ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Larangan di sini, nahi di sini ialah nahi tanzihi. Mana lebih molek, lebih bersih, lebih sesuai. Mana kalau kita tidak buat kerjaan lagu tu. Bukan makna kalau jual dalam masjid tak sah, kalau akad dia tak jadi. Bukan makna lagu tu, bukan makna haram, tak sampai ke peringkat tu lah. Dia kata gitu. Walaupun larang, ini menunjukkan tidak semua larangan Nabi SAW tu bermakna haram. Tidak semua hak Nabi SAW larang tu bermakna haram. Ada kalanya dia bermakna makruh gitu. Macam di sini makruh tanzihi. Jadi ini kebanyakan ulama katakan begitulah. Dalam keadaan lagu mana jual beli itu tidak menjadi satu tempat yang khusus pula, dan jadi umum pula. Kalau lagu tu boleh bawa kepada haram. Boleh bawa kepada haram. Kalau tidak sampai gitu, misalnya akad saja, barang itu tak ada situ, ataupun tidaklah ada satu tempat yang khusus, yang tetap, dan tidak pula ramai buat lagu tu, jarang-jarang je. Lagu tu tak apa. Misalnya kita kata ini nak mengajar kitab ni, lepas pada tu kitab tu dia edar dalam masjid tu lah, dijual dalam masjid gitu lah. Bukan semua. Pada ketika tu mudah, takkan nak terbit masjid, susah jadinya. Kan lagu tu tak apa. Tapi kalau cara buka gerai, buat jual nasi lauk, tu tak boleh. Tak boleh kalau lagu tu. Apa lagi jadi geger, jadi cemar, jadi gapo, itu tak boleh. Tapi kalau terpelihara, misalnya kita kata kita nak mengajar, dibawa oleh seseorang, lalu diedarkan, dia dibagi duit kepada dia situ, sekadar tu tak apa. Bukan sebagai suatu tempat yang tetap sama-sama dan ramai duduk jual, buka gerai di situ. Tidak lagu tu. Tapi kalau sampai ke peringkat jadi umum dan jadi geger,
tidak sesuai dengan masjid, maka tak boleh. Boleh jadi haram. Tapi kalau sekadar gitu je, paling tinggi dia makruh tanzihi. Paling tinggi. Dia tidak pergi lebih lagi pada tu, nak kata haram dak. Paling tinggi tu jelah. Kurang molek sikit. Setengah-setengah ulama mengatakan tak ada, harus. Kalau setengah tu harus. Boleh lah. Makna bukan makruh pun. Bukan makruh pun. Ijma' ulama mengatakan, ini kata Iraqi, kalau seseorang tu dia sudah akad dalam masjid, dia tidak harus membatalkannya. Tak boleh muka tadi akad tadi dalam masjid, padahal barang tu tak ada dek pun. Lepas pada tu masjid tu barulah bunyinya, barulah serah ke apa. Akad saja tidak boleh dibatalkan, tidak harus. Itu kira menyusahkan mana-mana pihak lah. Kira menyusahkan mana-mana pihak. Demikian juga kata Al-Mawardi. Sesetengah anak murid Imam Syafi'i berpendapat bahawa tidak makruh berjual beli dalam masjid. Tidak makruh pun. Itu yang kita kata tadi. Mana ada keadaan-keadaan. Kata makruh tu pun ada keadaan dia. Kata tidak makruh tu ada juga keadaannya. Yang ni kalau tidak menjadi kebiasaan, tidak umum sangat, tidak meluas, dan benda yang dijual itu benda yang ringan, dan benda yang bersih, sesuai dengan tempat masjid itu, gitu. Hak tu kalau nak kata tidak makruh pun. Tetapi zahir hadis ini kok mana-mana pun tidak sesuai dengan hak kata tidak makruh. Sebab apa? Sekurang-kurangnya Nabi kalau dia larang ni, maknanya tak molek lah, tak kira lah, orang panggil jual beli lah, apa lah, gitu. Walau bagaimanapun ada khilaf dalam perkara ini. Mengikut anak murid Imam Abu Hanifah pula, dia kata kena tengok benda tu jadi meluas ke jual beli tu ataupun sikit. Kalau jadi meluas dah ramai, itu makruh. Kalau tidak makruh. Gitu. Itu dalam mazhab Hanafi gitu. Kalau jadi seperti pasar, seperti kedai ataupun ada gerai yang khusus, maka itu tak boleh. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan makruh juga duduk dalam masjid tu untuk sesuatu pekerjaan. Dia buat kerja hak dia mahir lah, dia mahir suatu, ada kepandaian dia lah, duduk buat tu dalam masjid. Hak tu makruh juga. Dia duduk jahit misalnya, duduk ngait kau dalam masjid. Kalau orang perempuan kita kata ngait, itu kemahiran dia, kepandaian dia. Mengikut Ibnu Hajar, dia mengatakan makruh juga, kecuali kata dia hak berkait dengan kemahiran, kepakaran itu kalau dia duduk saling kitab dalam masjid dan dia ambil upah tu. Kalau saling kitab syarak, kitab agama lah, ataupun ilmu alam, saling kitab nahwu, dia ambil upah. Dia duduk dalam masjid, dia iktikaf, lepas tu dia buat kerja, itu tidak makruh kata dia. Tapi kalau hak jenis lain, tak makruh, dia kata. Tetapi dia kata kalau jarang-jarang, tidak semua, dia buat, dia jahit dalam masjid ataupun dia ngait, jarang-jarang, itu tidak makruh, tak apa. Pernah Sayyidina Umar tengok orang duduk jahit dalam masjid, dia pun perintahkan supaya dikeluarkan orang itu daripada masjid. Mana dia tidak kenal. Orang pun kata, wahai Amirul Mukminin, dia duduk rajin nyapu masjid, dia je tutup pintu masjid. Jadi hak ni makna tidaklah kata dia ni cara semata-mata jahit ni. Umar kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannibu sunna'akum masajidakum. Kamu kena
Awak pergi jauh. Keluarkan tukang-tukang kamu daripada masjid-masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Haq, tetapi dhaif. Hadis ini dhaif. Maknanya orang yang kata tak jadi masalah kalau jaga-jaga tu, ada hak ni cerita Sayyidina Umar tadi oleh kerana dhaif, tak kemah lah. Tak kemah. Cumanya moleklah kalau tidak buat benda-benda yang seumpama itu. Jadi satu kerja dia, memang dia kerja dia buat tu, dia tidak sewa mana-mana. Dah pakai pergi duduk masjid buat. Jadi satu kerja hak tu, kerja tetap dia tu, hak tu makruh. Tetapi tidak haram juga. Tidak haram juga. Kalau dia misalnya tak ada tempat lain, situlah tempat dia berasa leganya. Lepas tu bila-bila dia boleh iktikaf. Tempat itu sunyi dan tidak mengganggu orang. Misalnya kita kata dia duduk mengair, walaupun dia nak cari piti, dengan maksud nak cari piti, itu tidak makruh. Itu berkait dengan kerja lah, berkait dengan kerja. Dan dengan maksud apabila siap tu nak jual lah benda tu, dengan maksud tu lah. Hak semoleknya tidak dibuat lah, sebab takut masuk dalam makruh tu, dan takut terbawa kepada hak haram lagi. Orang lain tengok dia pun nak buat lagu tu, ni pula tengok dia pun nak buat lagu lain pula, dia pula lama-lama jadi banyak. Takut tidak terkawal lah. Tapi kalau dalam keadaan terkawal, insya-Allah tak apalah, tak ada masalah. Yang keduanya iaitu dicari barang hilang. Dicari barang hilang, itu tidak sesuai. Dhalah di sini maknanya dari segi makna asal dia binatang hak hilang. Itu dhalah tu. Kalau barang tercicip, dia tidak panggil dhalah tu, dia panggil luqatah. Barang tercicip, barang hak hilang. Ni dhalah ni binatang yang hilang. Ada juga ulama yang mengatakan walaupun makna asal dia begitu, tapi di sini bukan khusus dengan binatang yang hilang, apa-apa sajalah yang hilang. Dia pergi duduk cari dalam masjid. Sebab apa? Sebab benda-benda yang hilang itu tidak sesuai dicari dalam masjid. Kalau kita kata unta hilang, kuda hilang, cari tempat lain lah, bukan tempat dia sini. Buat gegar aja. Lepas tu duduk meraung sana meraung sini. Hal tu tidak sesuai nak cari, bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Tapi kalau kebetulan lah kita kata memang binatang dia hak hilang tu pergi dalam masjid, tak apa dia pergi ambil, bukan makna tak boleh. Sini hak nak jaga sebenarnya takut jadi geger. Takut jadi geger. Tidak semesti hak nak jadi geger ni kerana cari barang yang hilang, tak mesti. Setengah-setengah tu kalau alik kampung lah kita kata, alik kampung masjid, dia tidak berapa reti adab masjid tu. Gegar cakap kubah dia lah, lembu dia lah, tu pun termasuk, bukan makna cari, tidak cari, tapi doa ya kubah dia, lembu dia, orang nak sekian-sekian sikit ribu. Hak kita gini kata dia, hak kita 3,000, hak ni kata kita 2,000. Tak ada pasal, tu makna tak boleh kecek kosir lah. Cari barang yang hilang tu maksudnya dunia lah, kerana dunia. Tak boleh. Bukan bermakna di sini tidak boleh cari barang yang hilang tu. Kalau barang kita hilang di masjid, tinggal je saat ni pergi ambil air semaya, lepas tu kita tak boleh pergi cari. Tak, bukan makna lagu tu. Dan Tok Bila ke apa, Tok Iman ke apa, tak boleh royak orang sebab takut masuk dalam hadis ni. Tidak makna begitu. Kalau ada barang hilang, orang bawa pergi kepada Tok Iman ataupun kepada Tok Bila, Tok Siak atau siapa ke, tak kira lah, dia boleh royak tu. Beberapa kali royak ada siapa-siapa barang hilang, itu tidak termasuk dalam hak ni. Hak ni maksud sebenarnya takut geger. Takut geger. Anak jaga biar terkawal. Dan kalau kita barang hilang, hilang handphone ke, hilang tinggal lah jai ke, kita boleh pergi cari, bukan makna tak boleh cari dalam masjid. Kalau memang kita tinggal barang dalam masjid, kita boleh pergi cari, dia ambil. Hak ni maksudnya insya' ni, mana derah suara, angkat suara kerana nak cari.